Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi azan yang telah berkumandang menandakan masuknya waktu solat zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kita kini sedang bersiaran secara langsung dari Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur dan kita mengharapkan sedang penonton untuk terus setia bersama kami. Pada hari Jumaat yang mulia ini, mari kita sama-sama memperbanyakkan amalan sunat. Jangan lupa sunnah untuk membaca surah Al-Kahfi seperti mana sabda baginda Rasulullah SAW, sesiapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat nescaya akan diterangkannya dengan satu cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton, marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat dan juga sedekah, kerana sedekah itu dapat menyucikan harta kita. Bukan saja itu, bahkan dapat membantu mereka yang memerlukan, insya-Allah. Dan seperti yang telah disebutkan oleh khatib kita Ustaz Muhammad Fadli Desa, tajuk khutbah kita pada hari ini bertajuk Teguh Kita Menang Bersama. Tajuk kita hari ini berkaitan tanggungjawab bersama kita sebagai rakyat dan pemimpin dalam usaha kita sama-sama menangani pandemik wabak COVID-19 yang hampir tidak berpenghujung. Ramai yang terkesan akibat pandemik ini, baik di semua peringkat umur dan semua pekerjaan. Bagaimanakah caranya kita menggembleng tenaga untuk mengakhiri wabak ini? Bakal dibincangkan dalam khutbah kita. InsyaAllah fokus khutbah kita pada hari ini juga ialah bagaimana dari sudut pandang Islam dalam konsep ketaatan rakyat kepada pemerintah, seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-59, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir,
akhirat. Dan kita juga akan melihat apakah langkah-langkah semasa yang dilakukan oleh kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19 berlandaskan SOP dan seperti yang digariskan dalam syarak. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, seperti yang diulang-ulang oleh khatib setiap kali hari Jumaat semasa khutbah. Diingatkan juga kepada semua muslimin dan muslimat untuk terus mematuhi SOP terbaru yang telah digariskan oleh kerajaan. Hal ini penting untuk mengekang jangkitan berleluasa wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan dan seharusnya perlu dikekang supaya kita tidak lagi melihat kematian yang menyedihkan saban hari disebabkan oleh virus COVID-19 yang merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mendengar azan yang kedua sekarang ini dan juga khutbah, maka kita kembali ke Dewan Utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Teguh Kita Menang Bersama. Khatib ini juga berpesan kepada sidang Jumaah sekalian agar terus mematuhi garis panduan dan SOP pencegahan penularan wabak COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa.
Sidang Jumaah juga disaran untuk segera mendaftar bagi menerima suntikan vaksin COVID-19 sebagai ikhtiar kita menyekat dari penularan wabak ini. Semoga dengan itu dapat menyelamatkan diri, keluarga dan masyarakat kita dari wabak berbahaya ini. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam telah menggariskan tanggungjawab yang besar kepada pemerintah dan rakyat. Kedua-dua pihak mempunyai tanggungjawab yang mesti dilaksanakan dan masing-masing juga berhak mendapat hak masing-masing. Pemerintah hendaklah senantiasa mengutamakan kemaslahatan rakyat dan rakyat hendaklah sentiasa bekerjasama membantu dan mentaati pemerintah dalam melaksanakan dasar yang baik dan mendatangkan faedah kepada kedua-dua pihak. Menurut Islam, pemerintah yang adil mendapat ganjaran dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala bagi rakyat pula menjadi kewajipan untuk mematuhi pemerintah dan ia merupakan salah satu perkara yang dituntut oleh syarak. Antara dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan elok pula kesudahannya. Berdasarkan nas ini jelas menunjukkan bahawa Islam mengajarkan kita supaya menumpahkan kesetiaan kepada negara bagi memastikan kita dapat hidup bersama semasa susah dan senang dalam suasana aman dan kesempitan, damai dan penuh keharmonian. Persoalannya, apakah kita telah memahami dan melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat dan pemerintah dalam menjaga negara ini? Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, kerjasama antara rakyat dan pemerintah merupakan kunci kejayaan rakyat di negara ini. Dalam hal ini, kita perlu sentiasa mengikhlaskan niat dan melapangkan dada dan sentiasa istiqamah mendukung dan menyebarkan kebaikan yang dibawa, melaksanakan segala perintah yang dikeluarkan dari masa ke semasa, memelihara kredibiliti, menegur dan menasihati dengan hikmah serta mendoakan mereka dalam kebaikan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir, fa innahu laisa ahadun yufariqul jama'ah al-jama'ata shibra fayamut illa mata mitatan jahiliyah." Mafhumnya, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah dia bersabar, kerana sesungguhnya tidak sekali-kali seseorang memisahkan diri dari jemaah sejauh sejengkal lalu dia mati, melainkan dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sehubungan itu, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, sebarang perselisihan hendaklah merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya, bukannya berkata-kata atau bertindak menurut pendapat sendiri. Tegasnya, hubungan saling melengkapi antara rakyat dan pemerintah dapat memastikan kelestarian sebuah negara yang dilimpahi keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang demikian itu lebih dekat kepada kebenaran, lebih baik akibat dan penyelesaiannya. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, kerajaan telah memutuskan melaksanakan semula perintah kawalan pergerakan secara menyeluruh bermula 1 Jun dan kini dilanjutkan sehingga 28 Jun 2021.
Keputusan ini dibuat oleh kerajaan berdasarkan peningkatan penularan kes COVID-19 dalam komuniti, kewujudan varian-varian baru yang lebih berbahaya dan kadar kebolehjangkitan yang tidak menentu. Pelaksanaan perintah kawalan pergerakan ini juga telah mula menunjukkan hasil yang agak positif apabila ia berjaya mengelakkan peningkatan kes secara mendadak dan juga tren melandai dengan mencatat 4,949 kes pada 14 Jun 2021 berbanding 9,020 kes pada 29 Mei 2021, iaitu yang tertinggi pernah dicatatkan di negara kita. Keputusan melaksanakan perintah kawalan pergerakan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah untuk dibuat oleh mana-mana pemerintah, termasuklah di negara ini. Ia pastinya memberi banyak kesan dalam pelbagai sektor di sesebuah negara. Namun, langkah melaksanakan PKP ini dibuat dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat di negara ini. Ia juga bertepatan dengan kaedah fiqh yang masyhur, ad-darar yuzal, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, pada 15 Jun 2021, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan Pelan Pemulihan Negara sebagai satu strategi peralihan keluar secara berfasa dari kemelut pandemik COVID-19. Pelan Pemulihan Negara yang dirangka ini dibuat berdasarkan data, sains dan mengambil kira pandangan pihak berautoriti dalam pelbagai bidang lain bagi memastikan keberhasilannya dalam segenap sektor dalam negara kita. Perkembangan positif program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang sedang dilaksanakan ketika ini juga memberi lebih keyakinan kepada kerajaan dalam merangka pelan pemulihan ini. Hampir semua petugas barisan hadapan telah menerima suntikan vaksin, manakala lebih 50% daripada golongan yang berusia 60 tahun ke atas telah menerima dos pertama vaksin. Dengan kadar vaksinisasi yang semakin meningkat dan tindakan kesihatan awam yang masih diteruskan ini, pastinya jumlah kes harian COVID-19 akan terus mencatatkan penurunan. Pengalaman negara-negara lain yang telah meningkatkan kadar vaksinisasi di negara masing-masing juga telah menunjukkan penurunan kes-kes harian baru yang ketara, dan ini pastinya akan membantu memudahkan untuk pelaksanaan pelan pemulihan negara yang komprehensif. Pastinya juga kerjasama dan kepatuhan seluruh rakyat di negara ini dalam membantu para pemimpin negara melaksanakan langkah pencegahan dan pelan pemulihan negara amatlah diharapkan bagi memastikan keberhasilan pelan pemulihan yang telah dirangka. Ketepikan dahulu perbezaan pandangan dan pegangan politik kita semua. Tumpukan pada titik persamaan, berusaha memulihkan negara ini dari ancaman wabak COVID-19 dan mengembalikan kita kepada kehidupan yang normal. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Begitulah yang dapat diungkapkan. Sekiranya kita teguh dan utuh bersama, pastinya kita akan menang dalam peperangan ini. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, pelan pemulihan negara ini disusun berpaksikan 3 matlamat induk, iaitu memastikan kesejahteraan rakyat dan negara pada tahap terbaik, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi yang terjerat akibat pandemik COVID-19. Semenjak wabak COVID-19 melanda negara, kerajaan telah pun melaksanakan pelbagai pakej bantuan dan rangsangan ekonomi berjumlah 340 bilion ringgit. Pakej bantuan dan rangsangan ini dilengkapi juga dengan inisiatif belanjawan 2021 yang berjumlah 322.5 bilion ringgit. Pakej bantuan ini juga menunjukkan bahawa kerajaan amat prihatin dan mengambil berat bukan saja dari sudut kesihatan, malah kecukupan dari segi keperluan asas seluruh rakyat. Ketahuilah bahawasanya sikap keprihatinan dan pertolongan kita kepada orang lain akan diberi ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dinyatakan melalui firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 85.
man yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Yang bererti, sesiapa yang memberi syafaat pertolongan yang baik, nescaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Dan sesiapa yang beri pertolongan yang buruk, nescaya ia akan mendapat bahagian dosa daripadanya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Inilah antara usaha kerajaan sebagai meneruskan agenda prihatin rakyat dan komitmen kerajaan dalam mengurus krisis yang melanda kini. Seharusnya kita kekal teguh bersama-sama tanpa mengira kawan atau lawan dalam menghadapi situasi yang tidak pernah kita jangkakan ini. Marilah kita panjatkan doa dan menajak kita agar Allah SWT membantu kita dalam menghadapi musibah ini dan mengangkat segera wabak ini dari muka bumi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mengakhiri khutbah, mimbar ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk menghayati intipati khutbah yang disampaikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Antaranya, pertama, mentaati pemerintah adalah sebahagian daripada ajaran Islam dalam menjaga kedaulatan agama, negara dan rakyat. Kedua, kerajaan bertanggungjawab memastikan pentadbiran yang diterajui membuahkan maslahah kepada seluruh rakyat. Ketiga, setiap masyarakat perlu bekerjasama dengan kerajaan dalam memastikan pelan pemulihan negara yang dirangka mencapai objektifnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim." Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum
ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aid bidawami taufiq wal hidayah wasihah wassalamah malikana kebaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wakaza kebaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma fazna ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dar adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'zil islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad din wansur man nasaraddin wa khzun man khadalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma fad'ana al-bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min balana hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu kepadamu agar Engkau angkat dan hilangkan segala wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah. Sesungguhnya hanya kepadamu jualah ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sallallahu alaihi Ati Sayyidina Muhammad Fadil wa Syafa'at Bapak Asma'ullah. InsyaAllah sebaik saja solat fardu Jumaat nanti sama-sama kita naik untuk solat menunaikan solat fardu, solat sunnah hajat. InsyaAllah mendoakan kesejahteraan buat negara Malaysia insyaAllah. Istakiliyah salam yarhamkumullah. Rabbi a'udzubika lillahi ta'ala sallim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ شريكا.